الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا Alhamdulillah, kita sambung kelas fast track. Wuduk, betul? Betul Ustaz, wuduk. Bagaimana? Niat baca dekat kitab kan? Ya Ustaz. Dalam rumah tu? Dah sampai Ustaz, dah sampai. Dekat kan? Dekat Ustaz. Lari. Oh Ustaz ya. InsyaAllah, berlari belum sampai tu. Haji tu dah balik haji. Sekejap, saya buka file sekejap. Dari itu, jumpa tak? Jumpa tak? Betul Ustaz, betul Ustaz. Dari itu. Dari itu tidak memadai jika dilakukan niat lebih dahulu daripada muka. Ini apa matan kitab ni cakap. Matan ni apa? Mana matan? Bukan. Penulis musanif. Matan ni apa? Matan ni isi kitab. Isi kitab cakap. Dari itu tiada memadai jika niat sebelum basuh muka. Betul tak? Belum basuh muka. Umpama, dia bagi contoh ni. Tak boleh niat belum basuh muka. Umpama, niat ketika basuh tapak tangan atau kumur atau sedut air ke dalam hidung. Ni tidak memada ni maknanya tak boleh, tak sah. Apa maksud dia ni? Maksud dia macam ni. Ini basuh muka. Sebelum basuh muka ni, dia ada beberapa perbuatan. Nombor satu, dia katakan basuh tapak tangan. Yang satu, dia katakan berkumur. Yang satu, dia katakan sedut air ke dalam hidung.
sedut air ke dalam hidung. Okay. Dia kata gitulah. Dia umpamakan perbuatan-perbuatan yang sebelum tu muka tu ada 3 perbuatan. 3 perbuatan. But, Ya Ustaz. apa khabar ni? How are you today? Alhamdulillah. Demam lagi tak? Oh, tak demam Ustaz. Alhamdulillah. Hmm. Tolong dengar. Dia macam budak-budak lah, kadang-kadang demam nak tumbuh gigi, kan? Saya baru nak tumbuh rambut Ustaz. Tu yang saya cakap tu. Itulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia budak-budak kan nak tumbuh gigi demam. Tapi kita ni gigi dah ada. Mungkin nak tumbuh rambut kan. Demam tu lah, tak apa. Alhamdulillah. Saya kalau umur bayi tu baru belum setahun lah, lebih kurang macam tu. Tu. Dia demam nak makan ikan patin tu. Oh, tu dia macam demam. Aduh. Kalau dalam tu tak kira tu, demam tak demam dia pergi tu. Tak Ini insyaAllah kita merancang, Tuhan yang menentukan perbuatan sebelum basuh muka. Jadi kalau dah tua ni demam, nak manja dengan bini pun dia juga tu. Demam tu. Lalu manja Ustaz, takut lebih sangat. Dah yang cerita. Kan kita terlebih lagi. Muka. Ini basuh muka. Jadi dia kata tidak memadalah kalau engkau berniat pada perbuatan sebelum basuh muka. Ni. Kenapakah kita mesti niat di sini? Sebagaimana yang kita belajar. Kenapakah kita mesti niat di sini? Kenapa kita mesti niat pada basuh muka? Kerana basuh muka itulah dikatakan sebagai Awal perbuatan. awal perbuatan wuduk. Ini nama dia awal perbuatan. Tapi bukankah tapak tangan juga lagi awal? Betul. Bukankah tapak tangan lagi awal dari muka? Sunat. Ini sunat. Faham? Ini dia awal perbuatan itu awal perbuatan pada anggota yang Wajib. ni muka. Fardu. Yang fardu, yang wajib. Jadi awal perbuatan ni dikira pada anggota yang wajib, bukan anggota yang sunat. Jadi sebab tu awalun bi fi'lih, dan fi'lih itu adalah perbuatan yang wajib, bukan perbuatan yang sunat. Jadi sebab tu dia kata tidak memadailah niat itu dilakukan sebelum basuh muka. Kenapa? Awal perbuatan. Dan awal perbuatan ini merupakan apa? Salah satu daripada wajah niat. bukan Syarat sah niat. syarat sah. Daripada syarat sah. Sah niat. Salah satu daripada syarat sah niat. Itu yang dikatakan awal perbuatan. Dan dikira pada anggotanya wajib. Tetapi kemudian terputus niat itu. Tetapi sekiranya berkala niat hingga basuh sebagai muka, madailah niat itu, malahan itu yang afdal. Katakanlah kat sini dia niat, kat sini dia niat, kat sini dia niat, kat sini dia niat, pun lagi bagus. Kat sini dia niat aku wuduk, kat sini niat aku wuduk, kat sini niat aku wuduk, itu lagi bagus. Tapi kalau sini niat, sini tak niat, tak boleh. Kalau nak niat sini, mesti niat sini. Atau niat sini, niat sini. Yang penting sini niat. Okey, faham Dalam masalah berkumur atau menyerbu hidung, jika terkena basuh sekali sebagian muka, seperti dua bibir mulutnya, padahal masa tu ada niat wuduk, nescaya memadailah niat itu dan dapat pada sunat atau kumur atau dengan. Okey.
katakanlah contoh. Okey, saya nak alihkan ni. Atau kita tuliskan ni kot. Okey. Apa maksud perkataan tu? Jika, jika. Dia berniat di sini. Jika berniat ia pada umur atau sedut air ke dalam hidung semasa terkena air pada mana-mana bahagian muka, maka memadailah niatnya. Maknanya sah niatnya, sah. Okey, apa maksud ini? Okey. Sah niat apabila kita membasuh anggota sunat. Bukan. Sah niat bila kita kumur-kumur, tetapi bila kita kumur-kumur tu atau kita masuk air dalam hidung, tak kala kumur tu mesti kena bibir, betul tak? Betul. Tak kala masuk air dalam hidung, kena hidung kat luar ni. Jadi bila kena mana-mana bahagian muka, tak kala dia kumur-kumur atau dia masuk kena air dalam hidung, lepas tu dia niat wuduk, sah. Memadai ni maksud apa? Sah. Maksudnya Ustaz, tak kisahlah, bukan kat muka je kita niat dulu. Bukan. Nah, niat kat kumur-kumur boleh. Betul kumur-kumur pasti air kena bibir. Kalau kena bibir tu boleh niat wuduk. Boleh niat wuduk. Masa air kena bibir boleh niat wuduk. Masa air kena bibir boleh niat wuduk. Jadi, dengan kita kumur-kumur, air kena kat sini, niat wuduk sah. Kita masuk air dalam hidung, air kena kat hidung, mesti kena kat hidung. Sini. Kawasan ni lah. Lepas tu kita niat wuduk. Sah. Dikira. Okay, faham tak? Statement tu faham tak? Faham insyaAllah. Kenapa sah? Sebab air tu kena kat muka. Anggota wajib. Anggota wajib tu lah. Jadi sah ke wuduk dia? Sah wuduk dia. Jadi persoalan dia, now the question is, do we need to repeat? Adakah kita perlu mengulang berkumur-kumur? Bila kumur kena air kat pipi, kita niat wuduk. Jadi kumur tu dapat pahala tak? Sebab bila air kena kat pipi, dia niat wuduk. Ni dia baca ni. Tetapi tentang ulang basuh, adakah kena ulang basuh? Semua bahagian itu ada huraiannya. Bahagian itu bahagian apa? Muka. Bahagian muka yang mana? Kumur Dekat hidung. Hidung dan mulut. Bukan. Anggota wuduk. Bukan. Dengar ni tau. Saya kumur-kumur, air kena kat sini. Saya niat wuduk. Maksudnya, bila saya basuh muka, saya kena ulang tak basuh bahagian ni? Tu soalan dia. Tu bahagian dia. Saya masuk air kat hidung, kena air kat hidung ni. Waktu tu saya niat wuduk. Sini kena air. Adakah saya perlu bila basuh muka, saya ulang balik basuh ni? Atau saya basuh bahagian lain ni? Ni saya basuh. Tu soalan dia. Wajib ulang. Adakah kena ulang basuh pada bahagian muka yang terkena waktu kumur atau sedut air dalam hidung
yang mana waktu itu diperlakukan niat. Tu soalan dia. Bahagian itu tu maksudnya bahagian-bahagian muka yang kena. Bahagian-bahagian muka yang kena. Waktu kita basuh wuduk tadi, pada waktu banyaknya, ini kalau buat kerangan nipil ni, banyak salah spelling. Adakah kena ulang basuh pada bahagian muka yang terkena waktu kumur atau dari hidung? Yang mana waktu itu diperlakukan niat. Maksudnya dia buat niat. Apa jawapan dia? Jawapan dia kat tepi. Tidak Ustaz. Wajib ulang. Wajib ulang. Nanti dulu. Betul apa-apa dah jawab ni. Sabar. Jika kasrat basuh muka, tak wajib ulang. Dia kasrat basuh muka, tapi dia buat perbuatan komo-komo, tapi niat dia basuh muka, tak wajib ulang. Ini satu keadaan. Jika kasrat basuh muka, koma, tak, tiada, wajib diulang. Ulang apa? Basuh muka. Ulang basuh bahagian muka yang kena tadi. Ulang basuh bahagian muka yang kena tadi, yang waktu tadi niatkan wuduk. Dia komo-komo, dia masuk air dari hidung. Salah satu perbuatan tu, dia niat basuh muka. Bila niat basuh muka, waktu komo tu pasti air kena kat sini. Waktu tu dia jatuh niat. Tapi dia komo-komo. Tapi dia bukan kasar komo. Dia kasar basuh muka. Ada orang kan basuh muka, air masuk mulut sekali. Kan banyak orang ada orang buat kan? Ni faham ke tak faham ni? Ni aku tengok muka macam perut ni. Tak faham. Sihat. Ulang tu. Kita faham ke? Berkerut sampai tengkuk. Berkerut sampai tengkuk tu badak tau. Jangan kerut sampai tengkuk. Badak kalau pandang kita, tu badak badak. National Geographic, dia kalau pandang kita kan, dia buat macam ni. Dia buat macam ni tau, leher dia. Tu dia kena jaga. Apa Ustaz, gaya sangat. Aku kalau gaya macam badak, jangan kamu buat. Atau gaya. Buruk no rupa, dah lah muka dia handsome. Jadi macam badak. Dia kalau tengok kita, tu badak lah. Berkerut bertengkuk dia. Jangan berkerut bertengkuk je badak kan. Macam ni lah kita lukis lah. Ini muka. Kita lukis baru faham. Ini ialah apa ni? Apa cakap ni? Ni apa dia buat? Nak buat mulut ke? Hidung? Mulut. Ini adalah hidung Melayu dia jambu sikit. Ini hidung Melayu campur Cina lah, dia pas dia. Ini mata. Wah, aku boleh ajar tadika lepas-lepas ni. Pencen dengan ajar online dengan ajar tadika. Okey. Wah, okey buat. Kagum dengan diri. Okey ni. Rasa muda Ustaz cakap macam tadi kau. Oi. Aku jangan gitu kalau. Ni kalau. Okey, sekarang ni dia komo-komo. Tapi masa angkat air tu, dia bukan nak komo-komo. Dia nak basuh muka, tapi dia masuklah juga air dalam mulut. Dan bila dia masuk air dalam mulut, terkenalah air itu pada mana-mana bahagian muka. Contohnya kena kat sini. Contohnya kena kat situ. Contoh kena kat situ. Dan dia berniat wuduk. Masa air kena kat sini, ini adalah sebahagian dari muka. Ni. Ini sebahagian dari muka. Maka waktu air kena sebahagian dari muka sini, maka dia berniat wuduk.
maka sahlah niatnya, niat orang tu. Kenapa? Air masa dia komo-komo, air kena kat bahagian muka. Atau masa dia sedut air dalam hidung, ada pula air kena dekat mana-mana. Mungkin kena kat sini. Berniat wuduk. Ketika ia berkumur atau menyedut air ke dalam hidung. Baik, anak-anak pun berkecil buat sekali. Anak tak kena, saya kena sendiri. Tak tahu dia kena. Tapi kan quarantine macam mana? Saya bilik asing kan. Oh, dia boleh asing lah. Okay. Saya baik bilik dah siap semua, ada toilet senang sikit. Senang lah quarantine. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Katanya contoh kan, kita nak sahkan niat ni mesti kena bahagian wajah mana-mana kan. Contohnya kalau orang tu dia berniat nak wuduk juga tapi dia berkumur-kumur tu dia gunakan air dari botol terus masuk mulut, maknanya tak kenalah bahagian itu, kira tak sah niat. Tak kena lah kalau dia masuk itu, tapi kalau masa dia kena tu, kena kat bibir ya. Kalau dia minum itu, dia tolak itu, air kena kat bibir, sah lah kat bibir sebagai muka. Baik, okey. Terima kasih. Dia nak tengok kedudukan dia, macam mana cara dia masukkan air. Kalau dia masuk, mulut botol dia masuk dalam mulut tu, tak kena bibir, tak sah. Bibirnya, bibir macam ni. Yang luar ni. Ini. Yang kita baca biasa letak bibir. Ini zahir. Dia kena ada air. Kena air. Okay. Salah niat dia. Okay. Jadi, persoalan. Ni saya kata persoalan ni. Ini persoalan dia. Ini persoalan dia. Jadi, persoalan ni, gini. Kalau saya bawa kopi sini, saya bawa sini. Ini persoalan ni. Adakah kena ulang basuh pada bahagian muka yang terkena? Mana bahagian muka yang terkena ni? Ni. Ini. Ni. Ni. Mana lagi? Ni. Pun sama. Ni. Soalan dia, adakah kena ulang bila dia basuh muka, kena basuh balik sekali yang ni? Sedangkan tadi bila dia kumur-kumur dah kena yang ni. Adakah dia kena basuh balik semua muka termasuk yang ini? Itu soalan dia. Biasanya kita basuh muka kan memang kena semua Ustaz. Tak. Ini isu dia. Dia kumur-kumur. Kena dekat sini. Jadi, bila kena dia niat. Soalan dia, bila dia basuh muka, adakah dia kena basuh semua-semua atau dia basuh bahagian yang lain tidak termasuk ini? Basuh semua-semua Ustaz. Semua Ustaz. Depends on niat. Kosat dia basuh muka ke tak? Soalan dia memang kita basuh semua. Soalan dia wajib tak diulang basuh muka bahagian yang ini. Tak. Jadi apa? Jika kasar basuh muka tak wajib ulang. Ini senario pertama. Okey. Jika kosat nombor 2, senario apa? Jika kosat kumur. Sebelum pergi nombor 2, maksudnya masa kita kumur tu, dalam hati tu kita berkosat yang kita kumur ni adalah untuk kita basuh muka sekali. Itu maksudnya. Bukan. Kita basuh muka. Maksudnya masa dalam hati tu kita cakap macam mana Ustaz? Kita kumur ni, kita memang angkat air je kita basuh muka.
Bukan kita angkat air tu sebab kita nak berkumur lah. Dalam hati tak berperasaan nak berkumur lah. Kalau dah berkumur, umur ni lah. Okey, faham. Jika kasar kumur atau tak kasar apa-apa, atau tiada kasar apa-apa, maka wajib diulang. Basuhan. Paling senang basuh tangan, kumur-kumur, dalam hidung, basuh muka niat. Itu paling senang. Faham tak? Faham? Kalau tak faham isu ni lah, buat macam tu. Macam normal yang kita buat lah. Macam normal kita buat lah. Tapi kenapa kita nak kena faham every sentence dalam kitab ni? Kenal faham every word dalam kitab ni. Kenapa? Kenapa nak faham every word dalam kitab ni? Bolehlah mengajau nanti kau nak mengajau, faham tak? Ustaz, maksud dia ni Ustaz, rumusan ni Ustaz, kira maksud dia nak cepat, betul Ustaz maksud dia? Nak cepat pun ya. Nak cepat lah Ustaz. Macam nak cepat lah. Okey Ustaz. Macam nak cepat lah. Ustaz, saya ni macam tak jelas. Adakah maksud kasat ingat basuh muka tu niat wuduk ke Ustaz? Tak, kasar Atau perbuatan. Kasar perbuatan, niat wuduk lain. Niat wuduk masih tetap masa kita Saya angkat air, walaupun saya masuk dalam mulut, masa saya angkat air ni, saya intention basuh muka. Tapi sampai kat sini je, saya basuh muka, saya letak air kat sini je, tapi air masuk dalam mulut. Saya angkat air, bukan saya kata nak basuh muka. Saya angkat air, saya nak kumur. Bila saya nak kumur, air kena dekat sebahagian ni, pasti air kena sebahagian ni. Saya niat wuduk. Jadi, bila saya tadi angkat nak kumur, walaupun air kena sebahagian ni, saya niat wuduk. Nanti bila saya basuh muka, saya kena repeat kawasan ni. Saya basuh yang lain, dan ni kena basuh balik. Kenapa? Tadi saya kasat, kumur. Saya kasat, masuk air dalam hidung. Kalau saya ambil air ni, walaupun saya kumur, tapi kasat saya basuh muka, waktu tu kena air kat sini, bila waktu basuh muka, betul-betul basuh muka, saya tak payah basuh yang ni lagi sekali. Saya kena basuh yang lain berni. Kenapa? Tadi masa angkat air, walaupun saya kumur, tapi saya nak kasat air basuh muka. Macam mana buat kumur kasat basuh muka? Lintas dalam hati je lah. Pernah tengok tak? Orang basuh muka, tiba-tiba keluar dari mulut dia. Biasa Ustaz. Biasa kan? Betul. Dia sebenarnya basuh muka kumur, katanya. Kumur. Dua-dua. Sebenarnya dia basuh muka. Tapi kenapa lepas tu dia keluar air dari mulut, keluar air dari hidung? Kenapa? Masa dia basuh muka tu mungkin ada air masuk mulut, bukan ada air masuk hidung. Betul tak? Faham tak? Tapi perbuatan dia apa sebenarnya? Dia kasar apa tu? Dia buat apa tu? Dia niat basuh muka. Dia niat basuh muka. Takkan tak tengok orang basuh muka, tiba keluar air dari mulut, dia keluarkan dari hidung, baru dia basuh muka. Dia senyumbut gitu, betul tak? Baru dia basuh muka. Tak tengok orang kat wuduk. Sebab kita sibuk dengan diri kita kan. Come on. Saya pun tak tengok jugalah, tapi kalau kiri kanan orang duduk, kuati tak, nampak juga kan? Kadang-kadang Perasan. Kalau pergi masjid, perasan. Betul tak? Perasan. Dia basuh muka, lepas tu keluar kat mulut dia. Dia macam mudah keluar kat mulut dia. Biasanya orang selepas kita dah siap ambil air semayang lah, kita nampak orang. Ternampak juga kadang-kadang tu kan, ternampak juga. So, kita nampak orang basuh muka, tiba dia keluar dari mulut. Tapi, itu yang dikatakan, dia memang kasar basuh muka. Dan perbuatan basuh muka. Tapi ada keluar air kat mulut. Bukan maknanya dia komor. Dia apa? Dia basuh muka. Tadi dia komor. Bila dia komor, pasti ada kena air kat sini. Dan dia berniat memadai. Sah. Kenapa? Bila air tu jatuh kat mana bahagian muka, walaupun dia berkomor, tapi air tu kena kat muka, dia berniat wuduk, sah. Cuma soalan dia, bila dia komor tadi,
dia kasat kumur ke, dia kasat basuh muka. Kalau dia kasat kumur, air kena kat sini, dia berniat. Bila dia basuh muka, kawasan air yang kena pada dia berniat tadi, perlulah diulang. Itu je. Itu conclusion dia. Ustaz, kalau macam kata misal ketiadaan air, bolehlah buat macam tu ya Ustaz? Ketiadaan air, boleh lah. Dalam kes Maksudnya nak untuk jimat penggunaan air lah. jimat penggunaan air lah, boleh juga. Saya masih nampak beberapa kerutan di dahi. Don't worry. Benda ni tak susah. Tapi nak kena berfikir sikit lah. Saya kata kenapa every sentence ni kita kena faham. Sebab kita mesti ada niat nak apa, ada niat nak ajar orang. Kalau orang bertanya, kau belajar pakai kitab apa yang mudah yang aku boleh baca-baca. Kita pun online, post lah online idaman penuntut. Dia buka-buka duduk. Tetapi tentang mengulangi basuhan bahagian itu, dia call kita. Dia call, Bat, ini saya sebenarnya tak faham, Bat. Bat dia muka 7, Bat. Tetapi tentang mengulang, apa maksud dia, Bat? Sudah. Nanti saya buka slide jap. Saya speed dah, Ustaz. Okay, hantar kat dia. Abang baca slide tu boleh tak? Aku nak baca, aku tak faham. Teranglah sikit, Bat. Baru saya faham. Terang sikit. Sebenarnya gini. Masa saya belajar ni, saya dah sihat. Saya tak faham. Ustaz, bukan niat nak ajar orang, takut cucu tanya nanti. Cucu tanya. Cucu tanya tak tahu dia balik dia baca. Nenek belajar kitab apa nenek? Ni nenek belajar kitab ni. Dia pun baca. Dia dah jam 4. Tetapi tentang mengulang basuh bahagian itu, nenek itu ni apa? Itu ni muka ke? Omor ke? Hidung ke? Apa nenek itu? Tak, nenek lupa lah. Dulu nak faham tau. Sekarang nenek lupa. Ustaz, kalau air yang keluar pada hidung tu kita terus terbasuh dengan muka sekali boleh ke? Boleh. Boleh? Boleh. Air keluar dari hidung bukan air musakmal. Air musakmal ni air yang jatuh daripada apa? Daripada apa? Anggota yang pertama. Bukan, anggota yang wajib. Anggota yang wajib. Tengok ni, saya buat. Okey. Tengok Tengok basuh tangan. Ni air sikit ni. Tangan. Saya pun tak ada. Air kecil ni halus. Nak habis dah, air tank nak habis dah. Dia jatuh. Saya tampung. Dia jatuh. Saya tampung. Saya basuh sini. Sah tak? Sah tak ni? Tak sah. Tak sah. Basuhan fardu, anggota fardu. Anggota fardu dan basuhan pertama. Ini yang jatuh semua musakmal. Dia tak dah, dia basuh sini. Ini tak sah. Kalau tak sah, ini telah mengambil air dari sini. Dan ini adalah basuhan pertama. Dan ini adalah air mustakmal, air yang telah digunakan untuk membasuh anggota wuduk yang wajib, iaitu basuhan pertama. Okey, kalau saya basuh pertama. Okey, saya ambil air lain, saya basuh yang kedua. Okey. Lepas tu, ini basuh pertama, okey macam inilah. Ini basuh pertama. Saya tak guna air ni lah, sama dia jatuh. Okey, kalau saya ambil air lain, saya ada air lain, saya basuh kedua. Bila basuh kedua ni, dia jatuh, saya tahan. Betul? Saya basuh ni. Sah tak? Sah. Sah. Anggota sunat basuhan kedua. Yang ni basuhan sunat anggota kedua. Jadi basuhan sunat anggota kedua, dia tak jadi mustakmal. Mutlak. Ini maksudnya tak mutlak. Dia tak mutlak. Ustaz, untuk setiap anggota ke, boleh kita buat macam tu? Maksudnya kita basuh muka yang pertama tak boleh, basuhan kedua kita tampung, kita gunakan untuk muka.
Setiap anggota saya muka, tangan, kaki. Bukan guna tak muka. Kalau basuhan ketiga dia tampung, kita guna tangan boleh. Basuhan ketiga, kita tampung, dia jatuh, kita guna tangan. Boleh tak? Sah tak? Sah. Tak. Kenapa Sah. tak? Sebab Basuhan sunat. Jatuh daripada basuhan yang sunat. Okey. Saya mandi sunat Jumaat. Mandi dalam kolam apa tu? Dekat hotel tu. Saya tutup bahagian air tu, jangan keluar. Bathtub. Okey, tutup. Saya mandi sunat Jumaat. Air tu bertapung, tinggi pukul lali saya. Boleh tak lepas tu saya ambil air tu, saya cedok, saya biar wuduk? Boleh. Boleh. Dengan syarat jangan kencing. Kalau terkencing masa mandi sunat Jumaat, tak boleh lah. Air tu dah jadi mutan najis, tahu. Orang tua ni baca gitulah. Dia tunduk sikit kencing. Tahu. Saya bayi lagi. Bayi yang teruk. Oh, ya ke? Bayi pakai pampers. Ada Aduh. orang dia mandi-mandi, dia tunduk sikit terkentut. Tunduk sikit kencing. Dia orang kentut ni dah loose, tahu. Buat kencing ni dah tak terkontrol. Kalau dia tunduk terkencing, jadi air kencing tu menitik dekat tapungan bawah ni. Walaupun setitik dan air tapungan bawah ni bukan dua bola, walaupun air ni tak nampak berubah, maka dia jadi air apa? Mutan najis. Itu nak kena faham baik. Okey, dah faham Faham. Ni muka dah lukis, apa dah ada. Takkan tak faham lagi ni. Okey. Kalau kita buat nibat, ni apa buat? Pipi. Itu juga buat. Air mata. Dia buat. Apa tu Ustaz? Apa ni? Saya dah jumpa lah ni apa? Air mata. Oh. Kalau orang jawab air mata, dalam hati ada taman. Kalau orang jawab jerawat, dia mementingkan kecantikan muka. Kalau dia kata ini biji kolesterol, maknanya dia ada penyakit kolesterol. Ya, itu. Jawab air mata. Dia apa jawab air mata? Dia Air mata jawapan kuning kita ni. ni. Heran ni Ustaz, air mata kuning. Air mata kuning ni. Itu maknanya dia mementingkan warna. Dia nak jawab jerawat. Kalau jerawat, selalu budak muda jawab. Sebab apa kita jawab ni, first insting kita snap apa hanya first insting tu. First insting tu dia memperlihatkan cara kita berpandang. Cara kita memandang lah. Itu yang benda first insting tu. Yang pertama tu, apa dia nak nampak? Itu saya saja lukis ni. Ni apa ni? Okey. Rambut. Apa? Rambut tak ada tu Ustaz. Ini yang penting ni. Ini yang best ni. Kalau ni yang rambut apa? Tu rambut kasi terus je lah. Tu terus je ni. Ada orang kalau dia tengok ni dia kata topi. Ada orang dia kata botak. Ada orang dia kata kepala lepeh. Tengok kita punya pemandangan, fikiran kita macam mana. Okey. Lupakan si botak. Kita masuk balik sini. Apa ni wak? Lafaz niat. Ni lafaz niat. Tengok We are going to differentiate within these two. Kalau aku kat sosial media, aku cakap sini budak-budak kata, wah. Apa yang wah aku cakap putih pun wah. Batu-batu Haji Wah.
Aku dan tulis aktiviti kadang-kadang pernah buat war. Dia cakap banyak je war resettling pula. Cakap putih. Wow, Ustaz cakap putih. Apa kau ingat Ustaz kalau cakap putih? Ustaz ni di sekolah juga. Dia cakap putih lah. Okay. What is the different war between these two? How you explain it? How you elaborate this? What is the difference between these two? Okay, what is the difference? Oh, sudah. Boleh jawab dia. Apa? What is the difference? Please answer in English. Oh. Pagi-pagi ni kan Ustaz. Makan kat sini. Gua kalau bahasa English, orang putih kat Siti kat Amerika tengok kamus. Tapas ni. Tu tak nak kacau kat Siti tu. Kesian kat Siti. Niat tu Yes. Tapas niat sunat DPB, niat daripada hati. They are Niat two tu different. lepas niat di mulut. They are two different. Two differences. Okay. Please take note on this. Kita tengok ada dua perbezaan. Ni. Satu, di lidah. Ini di hati. Ini hukum sunat. Apa ni tugas ni? Ini hukum rukun. Atau kalau buat wudu dia kata fardu. Ini ada dua perbezaan. Okay. Third difference. What is the third differences? Apa perbezaan yang ketiga? Cuba fikir sikit. Saya tak nak bagi jawapan. Cuba fikir sikit, tak nak bagi jawapan. Syarat niat syarat sah. Niat syarat sah, niat fardu. Fardu sulit. Apa ni? Lafaz niat apa? Sebelum solat. Ini semasa Solat. takbir. Beratul ihram. Takbiratul ihram. Bila belajar macam ni you will find it very interesting lah. Kenapa? Oh, aku dah kenal there's a difference between these two. Dia kena cakap orang putih Ustaz. Oh, lagi interesting. It seems like I'm taking a degree. Boy, memang ini buat. Takut dah ada apa. Orang Cina cakap orang putih yang berasak kali kepala lah. Apa dia cakap ni? Saya nampak berapa orang tersenyum tengok saya cakap putih, tak apa. Saya nampak Teguh Rahimah pun tersenyum. Ustaz ni bantai dia cakap, tak apa. I don't mind. Teguh Rahimah. Nampak. Teguh Rahimah tak tutup kamera. Saya nampak Teguh Rahimah tersenyum tadi. Ya ke? Tak ada dah. Saya nampak beberapa orang tersenyum. Ustaz ni bantai je kat ni. Aku cakap kamu tak apa cakap. Teguh Rahimah ajak pergi Ganu lagi tu Ustaz. Dia main-main. Boleh kawan tak ada hal. Boleh. Jemput datang. Masa tak ada lah. Tu je masalah, tak ada masa. InsyaAllah cari masa nanti ya. Nanti kita cari masa kita. Dia macam ni Ustaz. Sebab kita kan kaki jut. Lepas ke Patin tu dia terus ke Terengganu tahu-tahu. Boleh. Punya bahaya tu. Nanti kita tengok sunrise dekat Dungun SKP. Sunrise. Very nice place. You will remember it day to day. Cakap putih aja Ustaz. Ustaz. Oh, jangan main. Tapi duduk sana 2 hari makan kopok lekor dah okey cakap putih dah. Ganu lalu. Okey. Ni lapas ni. Jadi dia bicara ni pada lapas. Saya memang ingat lagi Dungun lah. Tengok matahari terbit tu yang sangat mengindahkan rasa jiwa. Okey, ni. Dia ada beberapa siri niat ni. Dia kata apa ni? Aku ambil air sembahyang.
Lepas tu dalam hati kita niatlah ambil sembahyang. Lidah ni sunat lapas. Nawaitu wuduk. Aku ambil wuduk. Aku berwuduk. Macam-macam perkataan boleh pakai ya. Aku mengerjakan padu sembahyang. Dia ada macam-macam perkataan lah. Mungkin kita ambil 2-3 tak apa. Contohnya kita kata aku berwuduk. Aku boleh juga. Ini kita kata aku berwuduk. Aku berwuduk. Atau kita kata aku angkat saja, aku angkat hadas besar. Tak wajib cakap saja tau. Tapi perasaan saja tu mesti ada. Aku atau kita yang biasa kita buat sahaja aku angkat hadas besar. Atau sahaja aku berwuduk. Tengok sini. Okay. Apa difference between these two? Ni saya cakap ni. Kalau seseorang itu berhadas, ni nak tunjuk Ni. Kalau seseorang itu berhadas, boleh niat, ni kena niat hati kau. Mana di atas. Mana di atas yang mana? Sahaja aku angkat hadas. Dua, ni dua ni, satu ni. Mana-mana agunta. Wuduk ataupun angkat hadas. Kalau seseorang itu berhadas, ada apa? Hadas kecil. Hadas kecil le. Kalau besar, ialah besar le. Ada kecil. Dia boleh niat saja aku berwuduk atau dia boleh niat aku berwuduk, boleh niat saja aku angkat hadas besar. Okay. Another situation, situasi yang lain. Kalau Ustaz, kalau wuduk ada kecil kan, bukan ada besar ada kecil le. Tadi Ustaz kata ada besar. Ada kecil tu. Kalau seseorang itu tidak berhadas, tetapi ia ingin membaharui wuduk, maka ia kena berniat aku berwuduk. Okey. Koma. Jika ia berniat mengangkat hadas kecil, maka tiada sah pembaharuan wuduknya. Ni faham tak dia apa ni? Nota. Nota apa ni? Sila ambil perhatian. Tak, ujung kanan tu hadas besar ke hadas kecil? Sahaja aku angkat hadas kecil ke besar? Mana? Belah aku Belah- berwuduk. Sebelah aku, kecil-kecil. Sebab ni kita buat wuduk, ada kecil lah. Kita wuduk. Okey. Wow, nampak terkenyit-kenyit mata menyalin tu. Ya Ustaz, betul Ustaz. Betul Ustaz, memang Ustaz. Ini. Ustaz, yang aku berwuduk tu kan Ustaz, tak ada sahaja aku berwuduk ke Ustaz? Tak ada perkataan sahaja? Saja ni tak payah sebut, tak apa saja. Niat ni kena faham tau. Niat ni bukan kita cakap. Niat ni kita rasa. Kita rasa, faham? Tapi untuk memudahkan rasa itu datang, sebab tu dalam ni pun dia kata saja, tak ada. Tapi kalau dalam ni dia kata, kalau Arab ni, nawaitu wuduk, aku berniat untuk berwuduk.
Jadi kalau kita nak letak saju tak apa. Baik Ustaz. Baik, Ustaz. Okey, tak apa, kita saja. Jadi untuk mudahkan orang awam, diterjemahkan perkataan itu untuk dibaca dengan hati. Sebenarnya niat ni tak ada bacaan. Niat ni tak ada suara. Niat ni tak ada tulisan. Kenapa? Niat ini bukan kalam. Bukan perkataan. Bukan kata-kata. Dia adalah rasa hati. Okey, nak faham ni contoh? Dengar ni ni contoh. Contoh saya ambil wuduk 5:30 pagi. Ini contoh ni. Lepas tu saya solat subuh. 6:20 pagi. Contoh ni. Lepas tu saya nak sembahyang sunat duha. 9:30 pagi. Dalam keadaan wuduk masih belum batal. Okay, this is the situation. Ini adalah situasi yang kita gambarkan. Okay, tengok ini Bila wuduk ni, ini ambil wuduk. Ini satu. Tetapi wuduk ini telah digunakan untuk solat subuh. Nampak tak situation ni? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Okay. Maka kita sekarang ni sunat dia membarui wuduk. Ini nama dia tajdid wuduk. Tajdid ni membarui wuduk. Okey. Okey. Bila sesuatu wuduk telah digunakan solat time ni untuk solat, maka sunat ia diperbaharui. Okay. Inilah perbarui ni. Ni. Telah digunakan untuk solat. Mana? Ni. Solat subuh. Solat subuh le. Nak ambil kauliah negeri Melaka lah. Boleh ngajar orang Melaka. Baru bagus cakap Melaka. Ini ajar orang Pahang cakap Melaka. Okey. Boleh. Di Ganu kan cakap Ganu pula. Boleh Ustaz. Boleh tak ada hal Ramai orang perlukan Ustaz kat sini. Kahwin tak apa, Melaka ramai ustaz ayah. Kahwin ajar orang Ganu okey. Ajar orang Bentong ikut lah. Ni Bat ambil wuduk 5:30. Orang KL pun dah jadi orang Terengganu Ustaz, boleh ajar lah. Boleh dah. Orang Dengkek pun nak juga Ustaz. Orang Dengkek, orang Kelantan pun. Okey, kita ambil wuduk 5:30 Bat. Bat solat subuh 6:20. Kali tak batal wuduk. Tak batal wuduk tak ada pegang orang rumah, tak ada kentut, tak ada kencing, tak ada apa. Tak ada tidur, yang tidak terpunggung, tak ada apa-apa. Lepas tu 9:30, okey lah, dah 9 duha lah. Sunat membarui. Sunat membaharui. Membarui. Jadi dekat sini kaitan dia, jika ia ingin membarui, this is the relation related to this. Jika dia ingin membarui, hendaklah dia berniat apa? Berniat wuduk. Wuduk. Saya nak ambil wuduk. Yes. Aku baru wuduk. Yes. Ni.
Ni. Orang buat bersilang-silang tapi tak faham. Dan orang yang buat slide tak faham nak baca. Ini nak tangkap ikan batin ni. Ini dah tangkap ikan batin ni bersilang ni pasal jaring ni. Kat mana kat sini. Kalau dia niat apa? Kalau dia Ustaz, niat. sebenarnya sorry. Ustaz, sebenarnya dah faham tadi bila jadi confuse-nya bila tadi yang tak dibetulkan masa yang Diana dengan Puan Siti mention pasal yang Ustaz tulis saja aku angkat hadas besar tu. Itu yang jadi pelik. Tapi bila dah dibetulkan senang faham. Yes. Confuse itu je. Okey. Jadi kalau dia niat aku angkat hadas kecil tak salah. Kenapa? Saya tak ada hadas. Wuduk saya ada lagi. Tapi kalau wuduk ada lagi, kenapa saya pergi ambil wuduk sebelum duha? Sebab sunat membaharui wuduk apabila wuduk itu telah lama atau telah digunakan untuk solat. Itu yang kita katalah. Rasulullah kata orang yang membaharui wuduk adalah cahaya atas cahaya. Cahaya atas cahaya. Wuduk ni terang, menerangkan, sinarkan wajah kita, sinarkan hati kita. Tapi bila kita barui wuduk, cahaya atas cahaya. Dia bila kat Masya nanti kan itu yang nampak kan Ustaz kan? Itu yang nampak. Barui wuduk dia terang. Cahaya atas cahaya. Maknanya tak perlu takut lah Ustaz kan? Ya. Empat yang utama. Jadi sahaja berwuduk ni, dia boleh pakai sama ada kita ada hadas atau kita tak ada hadas. Jadi niat yang selamat, yang guru kata, yang guru cakap kalau kau ajar orang, elok kau tekankan ajarnya ni. Walaupun dalam ni banyak macam-macam niat. Elok nawai tu wuduk, sahaja aku berwuduk. Kenapa? Sahaja aku berwuduk ni boleh pakai untuk angkat hadas, boleh pakai untuk renew, membaharui wuduk. Okey, faham? Faham Ustaz. Faham. Kalau wuduk pertama dia tidak sah, contoh. Dia ambil wuduk 5:30 pagi tak sah. Tak sah. Tak sah. Tak tahu lah apa tak sah, adalah tak sah. Basuh muka tak kena ke apa ni. Lepas tu pukul 9:30 pagi, dia ambil wuduk. Dia memang niat saja wuduk, tapi pada kasat dia yang belakang niat itu, dia nak melalui wuduk, maka sembahyang duha dia juga tak sah. Kenapa? Dia niat baru wuduk. Kerana dia menyangkakan wuduk yang pertama betul. Orang nak baru wuduk ni, wuduk pertama kena betul, kena sah. Baru tapak kepala, baru wuduk. Kalau dia kasat pada baru wuduk, wuduk pertama tak sah, kan tubuh memang tak sah, kalau wuduk pertama tak sah, kan duha juga tak sah. Kenapa? Kasat di sebalik berwuduk itu adalah memperbaharui. Faham Ustaz. Ustaz nak Faham, tanya. Ustaz, walaupun kita tak lafaz ni. Tak lafaz. Kita yang sebenarnya bila kita tak tahu pun kita punya wuduk pertama kita tu tak sah. Tapi kita sekarang ni bila kita dengan yakinnya kita memperbaharui wuduk, kan, dengan tidak melafazkan yang kita memperbaharui wuduk, kita saja ambil wuduk. Yang itu kita tak sah juga semayang kita jadi. Tak sah. Bisa perlu lafaz. Niat ni tak perlu lafaz. Niat ni bila kita wuduk, kita kenapa kau wuduk? Kalau orang tanya kita tengah wuduk, kenapa kau wuduk? Kau kan ada wuduk. Aku nak baru wuduk. Walaupun tak lafaz, tapi hati tu kata aku baru wuduk. Aku baru wuduk. Jadi tuan-tuan tak salah, subuh memang tak salah sebab wuduk tak salah. Okay. Bukankah kita bila kita memperbarui wuduk tu, kita sudah ada wuduk yang baru, yang sah. Jadi bila kita semayang lepas tu, jadi semayang kita sah. Memang wuduk baru yang sah. Tapi bukan pada sebab minat tu. Bukan wuduk pada kasat wuduk tu. Faham? Tapi untuk renew. Faham? Kita ada rotek, kita renew. Kalau rotek kita salah, kita tak boleh renew. Plate. Kita punya plate kereta macam banyak kereta lah. CA8. Banyak kereta. Kan? Plate CA8 ni. Ustaz tu ke plate van jenazah tu? Katakanlah buat kereta CA8 ni. Satu angka plate memang ni buat CA8 ni.
Tapi dekat Quran tulis CA 7. Bila nak renewal tag, sangkut. Kenapa? Salah. Salah. Ini contoh ni. Salah. Sekarang wuduk kita salah. Wuduk kita salah. Untuk barui wuduk ni, you have to make sure your first wuduk is right. Dengar sini macam sembahyang ulangan. Ulangan tak? Saya sembahyang orang. Habis Nabi Salam. Ada pula orang buat jemaah. Jadi saya boleh pergi sana untuk sembahyang 2 lagi sekali. Pada kasat, i'adah. I'adah apa? Ulangan. Ulangi solat. Syarat sah sembahyang ulangan itu diterima oleh Allah sebagai sunat apabila syarat dia antaranya bila solat pertama saya betul. Kalau solat pertama saya tak ada salah, saya ulang itu tidak dikira ulang, dikira solat padu pada solat pertama. Okay, you get or not? Faham. Kaina, okay Kaina. Kaina kat Terengganu ke kat Kuala Lumpur? Kat Kuala Lumpur. Oh dah balik. Balik dah. Okay. Bat, okay Bat, faham Bat? Alhamdulillah. Faham. Faham. Saya doakan basihat. Saya doakan basihat. Amin. Okay. Ingat nak pergi makan patin, buat demam pula. Kutai kau sakit. Nak cerita. Tak boleh, nanti kita duduk jauh. Buat dah sakit, tak boleh. Buat pakai gelang, tak boleh. Nanti kan patin marah. Apa ni kau pakai gelang makan aku? Saya pakai gelang satu kedai tu pandang saya dosa paling besar dalam dunia. Assalamualaikum Ustaz. Salam, kat Sabah ya? Ustaz nak tanya boleh Ustaz? Ustaz yang tadi yang pasal perbaharui wuduk tu saya agak confused sikit. Sebab katalah saya kebiasaannya setiap kali masuk waktu kalau kita nak solat kita akan ambil wuduk. Kita tidak niat memperbaharui. Itu macam mana tu Ustaz? Kita tak payah niat memperbaharui kalau kita ada wuduk. Kita ada setiap wuduk. Faham? Kalau kita masih ada wuduk, kita tahu kita ada wuduk. Tapi kita pergi ambil wuduk kenapa? Membarui. Itu membarui. Dalam dia, macam ni masuk saya Ustaz. Saya macam saya masuk situasi saya setiap kali untuk solat saya akan berwuduk. Okay. Ada wuduk tak sebelum tu? Saya tidak memikirkan bahawa wuduk saya masih ada atau tidak, tapi saya memang jadi amalan saya setiap kali saya nak solat saya akan berwuduk. Maknanya tidak ada, kalau wuduk masih ada, tidak ada pahala membarui lah. Maknanya saya ambil wuduk bukan niat memperbaharui, memang saya niat berwuduk. Berwuduk je lah, dapat pahala berwuduk untuk semayang je lah. Itu tak ada masalah ya Ustaz Tak ada masalah. In case kita kata, okay saya masih ada wuduk, tapi saya nak ambil wuduk. In case kita kata, saya masih ada wuduk, saya nak ambil wuduk, baru dia dikatakan niat itu membarui. Kalau jadi amalan, solat wuduk. Maksudnya kita ada wuduk tak? Entahlah, tak kisahlah janji aku ambil wuduk. Maksudnya pahala membarui tak ada. Cahaya di atas cahaya tak dapat lah. Okey, saya faham. Ustaz, terima kasih Ustaz. Tapi itu kan nama baharu. Kalau nama baru maknanya baru lah. Macam mana pula? Baru ni benda dah ada. Baru ni pada tajdid, maksudnya benda dah ada. Membarui ni benda dah ada. Protect dah ada, barui. Bukan baru, barui. Maknanya baru ini renew lah. Baru ini membarukan benda yang ada. Lepas tu membarui. Ustaz, tapi macam yang baru. Macam yang pasal kau cakap. Ada air. Membarui. Maksudnya wuduk tu masih ada tapi kita bila nak semula solat lain tu kita memperbaharui wuduk. Maksudnya wuduk tu belum batal. Belum batal. Sunat kan Ustaz? Sunat dah dapat topak lah, topak pahala. Tapi dalam kes yang kita cakap, kalau kita berwuduk tu tidak sah tu, yang saya tak faham tu. Wuduk kalau tidak sah, tak boleh niat barui. Sebab dalam keadaan macam mana perbuatan yang kita tahu dia tak sah, tu yang tak faham tu. Kita kena tahu kita tak sah. Kalau kita tahu kita tak sah, maknanya kita barui wuduk, maknanya itu wuduk yang baru tu, wuduk yang sah. Tak boleh pakai lah barui sebab wuduk tak sah. Maknanya niat je lah berwuduk macam biasa, tanpa kasat barui. Yang tak sah tu saya jadi confused. Tak sah lah. Sebab kita wuduk kita tak sah.
Kalau kita kata wuduk dulu tak sah. Jadi bila nak ambil wuduk untuk duha ni, katalah kita dah sembahyang subuh. Okey, kita yang wuduk. Lepas tu, pukul 9 kita nampak, ada set. Maknanya wuduk dia tak sah. Kalau dia saja wuduk dan dia ada kasat membarui, tidak sah membarui. Wuduk tak sah. Kenapa? Dia kasat membarui. Dia kasat membarui, wuduk pertama dia sah. Wuduk asal dah tak betul. Dan solat yang tadi tu kena qada lah kan Ustaz? Solat tadi pun tak sah lah. Tak sah dengan Ustaz, Macam tak puasa sah dengan yang batal beza kan? Tak sah tu, batal ni kita batal dalam sembahyang. Kita langgar rukun, kita kedatangan hadas dalam sembahyang. Tak, maksud saya batal wuduk dengan tak sah wuduk. Tak sah Batal macam wuduk, kita tak sah tak wuduk. yakin lah kan? Tak sah wuduk ni bila kita guna air tak mutlak. Tu tak sah wuduk. Faham? Kita guna air mutlak najis. Wuduk tak sah. Bila ada wuduk, kita buat 6 perkara. Salah satu 6 perkara, kentut ke, sentuh ke, kemaluan ke, sentuh kulit lelaki perempuan ke, sentuh lubang dubur ke, tidur tak letak punggung ke, faham? Itu dia katakan batal. Kenapa? Batal ni kita dah memiliki wuduk dan dia batal. Tak sah ni kita buat tu tak betul. Masa kita buat tak betul. Pasal muka tak kena. Air tu bukan mutlak. Okey, faham Ustaz. Ustaz ulang semula yang yang Kak Sabah cakap tadi, yang dia tanya tadi. Sebab Dia tanya tadi gini, dia kata setiap kali kali yang solat sunat ke fardu ke saya akan wuduk. Kapan bila saya batal ke tidak. Okey. Soalan dia, ada tak dia dapat pahala sunat berwuduk? Kalau dia tak pasti wuduk dia dulu ada lagi ke tidak, dia dapat pahala berwuduk. Kenapa? Berwuduk ni mesti dalam keadaan kita tahu kita punya first wuduk ni valid dan masih sah. Masih belum batal. Kemudian kita ambil wuduk untuk renew. Sebab wuduk ni dah lama. Atau kita dah gunakan untuk solat. Bukan maknanya kalau dah guna untuk solat tak boleh sembahyang. Tak. Tapi kalau dah gunakan untuk solat, ulama kata dalam kitab, bila wuduk tu dah gunakan untuk solat, sunat engkau membaharui atau wuduk dia lama. Ada orang di subuh dia wuduk, dia tak payah ambil sembahyang. Sampai asal dia sembahyang lagi. Dia tak kencing tak apa. Oh, itu betul-betul jaga tu. Tapi rugilah tak dapat sunat top up. Yes, tak dapat sunat barui. Tak ada tak top up, betul-betul. Tak top up. Tak dapat sunat barui. Tak dapat sunat barui. Tapi Atau contoh paling mudah Ustaz, misalnya kita solat maghrib. Lepas tu sementara nak tunggu isyak tu, maksudnya wuduk kita masih ada. Tapi bila masuk waktu isyak tu, kita ambil lagi wuduk. Untuk itu nama wuduk. barui. Itu maksudnya Ustaz. Dalam keadaan kita tahu wuduk kita masih ada. Kalau kita tak sure, kita bukanlah dapat pada barui. Kita cuma wuduk je biasa je lah. Okey, terima kasih Ustaz. Faham Ustaz. Yang saya tak faham tu. Faham Ustaz. Saya faham Ustaz. Dia tak perasan yang dia dalam perbuatan macam mana yang menyebabkan. Kalau dia tak tahu, dia tak dengar ni. Kalau dia ambil wuduk, dia pun tak tahu wuduk dia batal. Lepas tu dia ambil wuduk untuk sembahyang duha. Satu, dia tak dapat pahala baru wuduk. Kenapa? Wuduk dia batal. Masa dia wuduk tu salah. Dia basuh muka tak kena ke apa ke. Dan wuduk yang duha ni pun tak boleh pakai bila dia kasratkan pada barui. Jadi maknanya sebenarnya dia keadaan dia sebenarnya tak perasan lah maksudnya. Tak Dia perasan. tidak tahu yang dia sebenarnya wuduk yang pertama tu dia tak sah. Ya. Maksudnya itulah. Betul. Maksud tu, kalau dia nak dapat pahala barui wuduk, dia kena pastikan wuduk pertama dia sah. Pastikan dengan apa? Mesti lah pastikan dengan ilmu. Mesti ada ilmu kan. Tak mana nak masuk, mesti nak masuk pula. Sebab saya faham yang masuk berbahaya wuduk tu. Yang saya tak faham tu yang Ustaz cakap pasal yang dia tak perasan yang ada apa yang dia tak tahu yang dia tak. Yelah, mungkin dia tak ada ilmu ke, dia salah basuh muka ke, dia kata basuh muka anak telinga tak wajib ke, dia tak basuh ke, dia tahu wajib ke tak basuh ke, maka wuduk yang kedua ni dia tak dapatlah pahala baru wuduk. Kalau dia niat baru wuduk. Kalau dia tak niat baru wuduk, dia hanya ambil wuduk yang sembahyang duha, tak ada kasat baru wuduk, wuduk yang sembahyang duha ni sah.
kalau betul cara lah, sah. Sah Tapi dia tak niat balik wuduk. Kalau dia niat balik wuduk, wuduk tak sah. Maknanya dia tak tahu wuduk dia tak sah sebab dia tak ada ilmu tu je kan? Itulah tak ada ilmu tu. Mesti lah ada indikator dia yang kata wuduk tak sah. Cepat. 9.40. Assalamualaikum Ustaz. Okay. Biasanya saya kalau amalan saya kalau saya berwuduk saya akan guna niat ni sahaja aku berwuduk. Yang sahaja aku angkat hadas kecil tu memang ini ilmu baru saya dapat lah Ustaz. Cuma saya nak tanya, adakah setiap kali lepas kita hadas kita suruh buang air ke, adakah perlu kita berwuduk? Dengan niat sahaja aku angkat hadas kecil. Saya cakap tadi kan, kalau kita niat saja aku berwuduk, sama ada baru wuduk atau ada kecil, boleh pakai. Boleh pakai dulu keadaan. Jadi niat yang selamat, kita niat saja ke wuduk. Walaupun nak barui ke, nak apa ke, pasal barui ke, pasal wuduk biasa ke, boleh pakai. Tapi kalau kita nak barui wuduk, kalau kita niat saja aku angkat ada kecil, niat itu tidak sah dan tak dapat pada barui wuduk. Kenapa? Kita dalam keadaan kita yakin kita tak ada kecil. Okey, baik Ustaz, terima kasih. Okey, boleh faham? Faham, insyaAllah faham. 9.45 Ustaz. InsyaAllah. Yes. Allah Ustaz. Aku nak pergi orang kahwin je. Ni satu hari ni kita dia orang kahwin lah. Okey, cukup. Libat ni dia guna nak sambung. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tuhan kami, jika ada antara kami sakit, Ya Allah, anak-anak kami sakit, Ya Allah, keluarga kami sakit, Ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikanlah kami ini, Ya Allah, sihat, Ya Allah, berilah kesembuhan pada kami, Ya Allah. Jadikanlah sakit ini, Ya Allah, kepayahan yang kami alami, Ya Allah, kegelisahan yang kami rasa ini, penghapus dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jika ada antara kami duka cita, Ya Allah, sedih dengan ujian yang Kau turunkan, Ya Allah, atas kelemahan ini yang kami rasai ini, Ya Allah. Jadikan kami redha dengan apa yang Kau turunkan, Ya Allah. Kami yakin apa yang Kau lakukan kami, apa dosa kami adalah kebaikan bagi kami, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jika ada antara kami diberi nikmat yang melimpah ruah, Ya Allah, jangan lupakan kami bersyukur pada Engkau, Ya Allah. Engkau lah nikmat pada kami dan wajiblah kami bagi hamba untuk syukur pada Engkau. Ya Allah, Tuhan kami, Kau ampunkanlah kami dengan sebab hadirnya kami pada banyak ilmu, Ya Allah. Ampunkanlah anak-anak kami, keluarga kami, Ya Allah. Jadikanlah kami ini orang kekal dalam hidayah taufik-Mu agar kami istiqamah dalam melakukan amal soleh untuk bekal kami baru mati, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah. Ampun maaf semua, pasti banyak kekurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.